وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang berbaki ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa merahmati kita, melindungi kita, sentiasa memberikan juga maghfirah keampunannya buat kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beriman di sisinya, dan sentiasa beroleh kejayaan dan dipermudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, apa khabar tuan-tuan dan puan? Sihat? Kabari waras ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita menyambung kuliah kita yang tertangguh, lama juga tertangguh disebabkan oleh PKP ni. Saya ingat sebelum yang terakhir sebelum bulan Ramadan, yang terakhir bulan Mac yang lalu. So sekarang kita pun dah masuk bulan 10. Kalau cuti semester ni habis dah lah 6 bulan lebih, 7 bulan masuk. Baik, insyaAllah kita menyambung perbahasan berkaitan dengan ayat ahkam daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah daripada ayat 173 dan ayat 174. Tuan-tuan puan boleh buka pada surah Al-Baqarah muka surat 26. Pada muka surat 26. Baik, ayat ini membincangkan berkaitan dengan pemakanan dan juga hikmah pensyariatan. Pada siri yang lalu mungkin dah tak ingat jugalah kan, mungkin dah lama, tapi boleh tengok balik dalam Facebook kita, insyaAllah ada tersimpan di situ. Boleh tengok balik nanti yang bulan Mac. Saya pun tak ingat dah, tapi tengok balik dalam tu. Itulah teknologi yang ada pada hari ini, kita manfaatkan. Dia ada disimpan di situ kan, so bolehlah kita tengok balik kan, insyaAllah kita rujuk balik di situ. Baik, pada hari ini kita akan menyambung ayat 173 di hujungnya. Di hujungnya insya-Allah. Boleh kita ambil dulu daripada ayat 173 itu, dan kemudian kita sambung ayat 174. Baik, boleh ikut bersama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-puan, kita boleh tengok daripada wama uhilla bihi di situ. Sebelum tu kita dah ambil lah berkaitan dengan bangkai diharamkan ke atas kamu, iaitu bangkai, darah, waddama walahmal khinzir, dan daging babi. Kita dah bincangkan sebelum ini. Kemudian kita terus pada kalimah wama uhilla bihi li ghairillah, yang mana apa yang disembelih itu tadi dengannya tanpa ataupun tidak menyebut nama Allah Subhanahu Taala. Dia sembelih tapi tanpa menyebut nama Allah Taala. Maka itu juga diharamkan. Binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Itu. Allah Subhanahu Taala mengharamkan apa yang disembah dengan menyebut nama berhala dan yang selain dengannya yang disembah melainkan Allah. Justru hal ini dipandang sebagai suatu perbuatan penyembahan berhala yang membawa maksud menyekutukan Allah dan bergantung kepada dengan selainnya. Sebab itu juga kalau kita belajar dalam bab fiqh, dia ada kan kalau kita pergi memburulah contoh kan, benda yang susah nak tangkap, kijang ke rusa ke, kijang rusa mungkin ada tu dekat sekarang ni, mungkin binatang-binatang yang lain lah yang susah nak tangkap, kita pakai tembak kan, tembak ke pistol ke dan sebagainya, senapang ke, maka sebelum kita menembak itu kita telah menyebut nama Allah Ta'ala, Bismillah. So seandainya binatang yang terkena tembakan kita tadi itu mati, maka itu dikira kita boleh makan lah. Tapi kalau kita tak menyebutnya, tiba-tiba mati, so benda tu tak boleh, dia dah jadi satu bangkai. Sama juga mungkin kita sempat lagi pergi dan tengok dia masih hidup lagi, bernyawa lagi kan, so cepat-cepat kita ambil pisau dan terus kita sembelih dengan Bismillah. Maka itu boleh menjadi makanan kita lah, boleh dimakan, sebab kita sempat menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, makanan yang halal dan haram menurut pandangan syarak, bagaimana yang kita tahu, memang kita tahu halal tu macam mana prosesnya, bahan-bahannya dan sebagainya lah. Istilah halal digunakan terhadap sesuatu tindakan, sama ada percakapan, perbuatan, tingkah laku yang boleh dilakukan oleh seorang Islam tanpa dikenakan dosa. Bagi membincangkan persoalan tersebut, semua makanan dan minuman ataupun apa-apa barang kegunaan, apa-apa barang lah yang kita nak guna kan, barang kosmetik ke, barang-barang harian kan, berus gigi, ubat gigi, sabun, macam-macam lagi lah keperluan kita seharian itu, yang hendak ditaarifkan sebagai halal mesti menepati kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, semua kandungan daripada bahan yang halal. Itu yang pertama. Kita tahu memang makanan tu ataupun barang itu adalah terdiri daripada bahan yang halal, tidak bercampur dengan yang haram. Semua isi kandungan hendaklah terdiri daripada bahan-bahan yang halal dimakan ataupun digunakan oleh orang Islam, dan tidak bercampur baur dengan sebarang bahan yang tidak halal dimakan ataupun digunakan, ataupun najis ataupun bernajis. Itu definisi makanan yang halal daripada bahan yang halal. Kita tahu apakah bahan-bahan yang digunakan. Masak nasi goreng, masak
KFC, apa sajalah kan, ayam goreng ke, burger ke dan sebagainya. So kita tahu bahawa bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, peralatan bersih. Peralatan bersih. Ada orang kita kan, dia buat tu semua bahan-bahan dah bagus. Peralatan pula masalah. Pisau ke, tempat apa ni, landas dia ke tak bersih. Kalau kita nak tengok yang bersih ni, orang luar lah yang amalkan. Kita tengok contoh macam Jepun ni. Kalau Jepun tu, ya Allah, punyalah pembersihnya dia kan. Setiap kali dia potong dia punya ikan ke dan sebagainya tu kan, dilap. Kita tak ada dah. Darah belonggok gitu kan. Tak ada nak lap-lap dah. Okay, nak katanya, ya Allah, Jepun ni sangat itulah hygiene orang kata kan. Terlampau memang bersih lah. Itu jaranglah kita nak jumpa kan. Walaupun di hotel-hotel yang 10 star dan sebagainya kan, belum tentu lagi di Malaysia ni ada kan. Tapi di Jepun biasa, kedai tepi-tepi jalan pun duk tengok dokumentari tu, Masya Allah kan, dia potong ikan ikan tuna besar tu potong, Masya Allah, bersih nampak, siap lap, lap basuh kan, pisau basuh, Masya Allah kan. Kita nampak itu pun dah nak menunjukkan peralatan yang digunakan itu bersih, suci daripada najis. Itu yang jadi isu tu kan. Sembelih ayam, lepas tu pisau tu tak dibasuh, sembelih apa-apa binatang kan, kambing ke, lembu ke dan sebagainya kan. Sebab tu setiap kali sembelih kita terus basuh kan. Kalau yang selalu kita tengok raya korban lah. Raya korban tu yang mudah kan, kita tengok setiap kali kita guna sembelih je lembu, kerbau ke, kita terus basuh dengan air pisau kita tu. Macam itulah maksudnya, supaya tidak bercampur darah itu tadi. Itu yang masuk longgok dalam tempat yang kisar dia. Kalau ayam tu kan nak bersihkan bulu-bulu dan sebagainya, itu yang perlu kepada air yang, kalau dia pakai air yang sentiasa mengalir dan sebagainya lah. Itu yang perlu dilihat peralatan yang digunakan. Semua peralatan yang digunakan, penyediaan, pemprosesan, penghilangan, pembungkusan, pemasaran makanan dan minuman hendaklah terdiri ataupun bebas suci daripada benda-benda najis ataupun yang bernajis. So kena betul-betul hygiene lah orang kata kan. Sebab nak dapat sertifikat halal ni bukan senang kan, dia punya pemantauan tu memang sangat susah, teliti lah. Inilah antara kriteria-kriteria yang diambil perhatian. Baik. Kemudian yang ketiganya, pengendalian dan juga tempat penyimpanan tidak bercampur baur. Okay. Cara pengendalian seperti penyimpanan, penghidangan, pembungkusan dan seumpamanya lah. Kalau mungkin restoran besar dia ada peti ais yang besar tu kan, masuk dalam tu letak. Kalau di hotel itu sebab kita melihat mana yang makanan yang non halal, mana yang halal, so diasingkan, dipisahkan. Pinggan, mangkuk dan sebagainya lah, cawan, gelas, semuanya perlu diasingkan supaya tidak bercampur. Baik. Kemudian yang keempat, sumber dan cara perolehan halal itu sendiri. Daripada mana dia ambil supplier, dia panggil supplier, pembekal lah, pembekal tadi tu. Ayam. Dengan siapa kita ambil ayam tu tadi kan? Memang kita tahu ke dia ni ada, kalau memang dia ada kursus dan sebagainya, kita dah tahu yakin bahawa penyembelih tadi ataupun pengendali tadi, pembekal ayam itu tadi adalah halal, bersih, suci. Dia ikutlah prosedur-prosedur yang tertentu tadi. Baik. Makanan dan minuman hendaklah diperolehi daripada rezeki, pendapatan ataupun punca yang halal, serta cara perolehan yang sah, iaitu tidak merompak, tidak mencuri, tidak menyamun, tidak menipu dan sebagainya. Ini termasuklah kan, termasuk dalam kalau kaki tangan awam ni, invoice, sebuah harga, quotation kan, itu semua sekali lah tu termasuklah, sumber-sumber kita tahu daripada ikut prosedur, yang sebetulnya lah. Semua sumber-sumber utama makanan dan minuman yang diperolehi daripada haiwan, sama ada haiwan darat ataupun akuatik, lautan, ataupun air lah, sungai ke laut dan sebagainya,
tumbuh-tumbuhan ataupun galian hendaklah halal mengikut hukum syarak. Makanan yang diharamkan menurut pandangan Islam terdapat beberapa peringkat. Ada pula dia punya level-level dia. Ada dia punya marhalahnya. Sebab apa dia haramkan? Yang telah ditetapkan mengikut keadaan. Yang pertama, makanan dan minuman yang haram secara mutlak. Memang tak boleh makan langsung. Makanan ataupun minuman yang Allah Ta'ala telah tetapkan hukumnya haram seperti bangkai. Yang ada dalam ayat ni lah yang kita bincangkan. Ayat 173 surah Al-Baqarah. Muka surat 26. Juzuk yang kedua. Yang pertama tadi apa? Bangkai. Darah yang mengalir. Daging babi. Binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Binatang yang bertaring. Tak boleh lah. Yang bertaring. Tak boleh makan lah. Singa. Apa lagi? Apa-apalah yang bertaring tu, serigala, semua tak boleh lah. Jenis yang bertaring, berbisa, ular, tak boleh makan. Segala jenis serangga kecuali belalang, haiwan dua alam pun tak boleh kan. Dia lah yang tu yang telah disenaraikan oleh alim ulama kita, walaupun ada perbahasan di situ, ada apa perbezaan pandangan. Buah-buahan yang beracun, kan orang nak makan buah beracun kan, tak mungkin lah. Tapi kadang-kadang kita pun pening juga kan. Contoh cendawan ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan kan. Itu pun kena tahulah. Kalau orang-orang dulu memang hebat lah dalam bab-bab ni. Kita tak tahu lah, masuk hutan je asalkan nampak cendawan sapu tak boleh. Nanti boleh memudaratkan. Dia beracun, mungkin boleh memberikan apa ni, terjejas kesihatan kita dan sebagainya lah. Serta segala minuman yang memabukkan. Asalnya apa tu, anggur boleh minum kan, tapi apabila dah diperam dan sebagainya melalui proses dia memabukkan, maka dia tak boleh. Tapai pun je dulu kan. Kan tapai pun asalnya okeylah boleh makan. Tapi kalau dah sampai dia memabukkan tak boleh. Baik, yang kedua, makanan ataupun minuman yang haram disebabkan kaedah ataupun cara pemprosesannya. Okey, yang tadi betul-betul memang mutlak lah. Kita tahulah, daging babi, bangkai, darah dan sebagainya. Itu yang maksudnya dia punya bahan itu, bahan mentah, itu sebut bahan mentah lah. Yang memang tak boleh nak makan. Adapun yang kedua ni, yang disebabkan prosesnya tadi, ataupun kaedah-kaedahnya. Makanan ataupun minuman tidak haram pada asalnya, tetapi cara dan kaedah pembuatannya itu menyebabkan menjadi haram. Pekerjaan ataupun usaha mencari rezeki yang bercampur dengan perkara yang haram juga dihukumkan sebagai haram. Kita bekerja, kita tahu tempat tu memang dia punya proses ataupun servisnya, perkhidmatan yang dibekalkan ataupun yang dibuat di situ adalah haram. So hukumnya pun samalah. Sekiranya harta itu disedekahkan sekalipun, walaupun dengan duit haram tadi kita sedekah. Orang kata tak apalah kot, saya ni dapat duit daripada duit haram, tapi saya nak sedekahkan, boleh bersihkan lah. Sebab dia kata zakat ni kan bersihkan harta. Tak jadi tuan-puan, tak boleh juga. Ia bukan sahaja tidak akan dapat pahala, bahkan sebaliknya mendapat dosa pula. Na'udzubillah. Contohnya, harta hasil daripada jalan yang tidak sah, seperti mencuri, harta rompakan, hasil daripada perjudian, harta hasil daripada riba, harta daripada menggadaikan maruah diri seperti melacur, makan harta hasil daripada penipuan dan sebagainya. Itu semua dihukumkan sebagai haram. Adapun kalau kita sedekah ke, bayar zakat ke dan sebagainya, itu pun tak boleh juga. Kecuali memang kita tahu benar-benar apa ni, duit-duit tadi itu kita peroleh daripada situ dan kita pergilah rujuk kepada pusat-pusat zakat. Maka di sana ada dia panggil wang apa ni, wang yang tidak patuh syariah. So benda tu ada diguna untuk inilah, ada dia punya manfaat dia yang lain lah. Yang tu boleh berhubung dengan pusat-pusat zakat. Boleh tahulah insya-Allah lebih secara detailnya. Baik. Haram kerana ditakuti fitnah. Indahnya agama Islam ini kerana Islam menitik beratkan serta menjaga diri daripada fitnah supaya tidak berlaku tuduh menuduh, sangka menyangka, fitnah memfitnah, maka dilarang untuk melakukannya. Perkara itu tidak haram, tetapi kerana ditakuti akan mendatangkan syak wa sangka, tuduh menuduh,
menjatuhkan maruah dan sebagainya, maka ia juga dikira sebagai yang haram. Sampai macam tu sekali Islam melihat. Banyak perkara dalam kehidupan kita boleh menimbulkan fitnah, terutamanya dalam soal pemakanan dan minuman. Antaranya minum di kedai arak, makan atau minum di disko. Walaupun masuk disko tapi tak minum arak, tapi di tempat-tempat yang tak betul lah kan. Tempat yang apa orang kata mendatangkan fitnah, mendatangkan tomahan dan sebagainya. Di kedai bukan Islam dan di majlis-majlis keagamaan selain daripada agama Islam. Begitu juga jika membabitkan perkara akidah seperti perlakuan berbentuk pemujaan berhala ataupun patung. Jelaslah kepada kita bahawa tempat yang disebutkan semua tadi boleh membawa kepada syak wasangka. Dia boleh menimbulkan satu fitnah kan. Tambah pula sekarang ni zaman viral. Orang buat baik pun difitnahnya kan. Apatah lagi orang masuk benda-benda tempat yang tak betul, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Baik. Makanan dan kesannya kepada manusia. Dalam agama Islam, manusia yang baik itu lahir daripada pemakanan yang baik. Betul lah kan? Kullu lahmin min nabata min haramin fannaru aula bih. Dalam sebuah hadis, barang siapa setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah tempat kembalinya. So maksudnya di situ hendaklah kita mencari rezeki yang halal. Pencarian kita kita makan gaji, kalau orang makan gaji lah, macam saya makan gaji lah kan. Orang yang kalau bisnes apa sajalah yang dia dapat rezeki tersebut, maka hendaklah dia tahu bahawa dia adalah daripada sumber yang halal. Terdapat 4 kesan secara langsung apabila mengambil makanan yang halal. Ini 4 kelebihan ataupun 4 hikmahnya. Sekiranya kita itu tahu sumber yang kita makan, yang kita bawa kepada ahli keluarga kita itu adalah daripada yang halal. Yang pertama, memberikan ketenteraman jiwa. Allahu Akbar. Ini susah nak dapat. Walaupun dia kaya, walaupun dia banyak duit, nampak berharta, tapi kalau sumbernya daripada sumber yang haram, ini takkan diperolehi jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram. Baik, pengambilan makanan halal akan memberikan ketenteraman kepada setiap manusia. Sebab tu kalau kita melihat kadang orang susah, dia berusaha, dia gunakan keringat dia, kadang berniaga, terutama peniaga lah kita lihat. Peniaga ni tawakalnya sangat tinggi. Orang yang berniaga, tambah pula kita dah hampir 2 tahun PKP ni kan. Peniaga-peniaga, baru ni pun saya ke Melaka, hari Rabu baru ni saya ke Melaka. Pergilah Pantai Kelebang kan, tengok ramai orang. Malam ni tadi pun saya daripada Seremban, memang orang nak balik ke Johor, ya Allah, penuh kereta sebelah nak balik ke selatan, memang penuh. Tak jam lah, tapi kereta banyak kan, macam raya kan. Orang baru lepas macam lepas kandang ibaratnya kan. Orang nak balik kampung jumpa mak ayah dan sebagainya lah, berjalan melancong dan sebagainya. Tak ada masalah, cuma je jaga, pandai-pandai jaga diri lah. Baik, itu kita melihat di situ kan. So dekat situ Allahu Akbar. Apatah lagi zaman PKP ni kan, mereka ni sangat bertawakal orang meniaga ni. Sangat susah, macam-macam buatlah, nak menyara hidup, nak meneruskan kehidupan. Ada baru ni saya makan steamboat dekat Pantai Kelebang tu kan. Dia meniaga kecil je, pakai motor kan, pakai motor roda 3 tu kan. Niaga kan, abang macam mana ni, itulah baru dah boleh tarik nafas sikit kan. Anak 5 orang kan, seorang nak masuk universiti kan. Abang buat apa? Meniaga. Dulu lama dia duduk di Ampang, dia kata dia kerja, lepas tu dah PKP terpaksa balik kampung meniaga. Masya Allah kan. Ini betul-betul orang yang memang kental lah kan. Dapat bantuan, dapat jugalah, tapi bantuan pun macam tak bantuan namanya dia. Yalah, anak 5 orang kan, nak menyara kehidupan bukan senang. So kita alhamdulillah lah, kita yang dikurniakan rezeki. Ada lagi kalau ibu ayah yang dapat pencen, alhamdulillah ada pencen. Mungkin ada lagi duit KWSP, alhamdulillah kan. Mana-mana tabung-tabung kan, alhamdulillah ada lagi lah. Tapi mereka yang betul-betul survival ni, yang orang kata memang kena berjihad lah
bersungguh-sungguh untuk apa, kehidupan mereka, melangsungkan kehidupan mereka kan. So macam-macam cara dibuatnya. Itu tak boleh meniaga, buat macam mana bang? Saya bawa lah apa, saya punya motor ni pusing kan, Pantai Kelibang tak ada orang datang. Orang nak pergi pun takut, tak ada orang keluar. Ni baru orang boleh keluar kan, orang pelancong boleh datang dan sebagainya. Barulah boleh hidup sikit, dia kata kan. Baik, pengambilan makanan yang halal dan berkualiti mendorong seorang itu melakukan kebaikan dan kebajikan. Itu dengan kita makan daripada sumber yang halal, insya-Allah Allah Ta'ala akan mendorongkan kita buat amal soleh itu, insya-Allah lebih kuat lagi lah, lebih tenang, dan kita insya-Allah boleh buat nak dibandingkan dengan kita ambil daripada sumber-sumber yang haram. Itu berlaku permasalahan rumah tangga, suami tidak setia, suami ada buat hal, isteri ada buat hal, anak macam ni macam tu. Itu semua bukan berpunca daripada orang lain, tapi berpunca daripada diri kita sendiri, ibu ayah itu sendiri. Bagaimana mencorakkan kehidupan kita, bagaimana ditarbiah keluarga, dalam sebuah keluarga itu bermula daripada ibu dan ayah itu sendirilah, suami dan isteri tadi. Itu kita balik pada diri kita, sebab anak-anak ni dia melihat kita, melihat ibu dan ayah itu sebagai role model dia. Mula-mula dia lahir, dia melihat ibu dan ayahnya lah. Ayah dia suka buat apa, dia tengok kan. Ayah suka main handphone, dia pun main handphone juga. Itu cucu-cucu kita ini lah. Cucu anak-anak kan, anak-anak yang ni, dia tengok apa yang kita buat. Dia lahir tengok mak ayah dia main WhatsApp lah dia. Gitulah, kita dulu mana ada kan, lahir-lahir tak ada WhatsApp apa semua ni kan. Mainlah apa yang boleh kan, main gasing, main wow kan, main apalah, ting-teng lah apa sebagainya kan. Itu permainan dulu. Sekarang tak ada, budak-budak tak tahu dah kan. Main jengkek, kalau orang dulu main jengkek lah, macam-macam main apa, 7 baling lah dan sebagainya, 7 tin. Bagi tahu orang sekarang tak tahu apa benda. Ingat macam bowling ni kot. Okey, itu tuan-puan berbeza. Zaman dah berubah, zaman dah berbeza. Apapun bermula daripada keluarga itu sendiri, daripada kita sendiri, ibu ayah, suami isteri. Bagaimana kita membawa keluarga kita ke arah mana. Kalau ayah yang suka berjemaah solat, maka dia akan bawa anak-anak dia pergi bersolat kan. Begitu. Ayah yang suka baca Al-Quran, anak dia pun tengok, oh ayah ni buat apa baca Al-Quran kan. Begitu. Apa-apa sajalah, semuanya akan diikuti. Baik, malah para rasul juga dituntut melakukannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kunu minat tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wahai rasul-rasul, makanlah daripada sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal soleh. Makanlah daripada yang baik-baik, makan yang berkhasiat, makan yang seimbang, makan yang kita tahu akan memberikan tubuh badan kita ni tenaga, supaya apa? Untuk kita beribadah kan. Antara doa-doa yang kita boleh amalkan, banyaklah doa ni, antaranya Allahumma ati nufusana taqwaha, ataupun kalau kita baca sendiri, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah, kurniakanlah kepada aku nafsu ataupun diri aku ini yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita minta supaya diri kita ini bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa zakkiha, dan kau bersihkanlah nafsu ataupun diri kami ini, anta khairu man zakkaha, kerana engkaulah sebaik-baik yang menyucikan. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya sucikan diri kita daripada segala maksiat, daripada segala dosa, daripada segala kejahatan, daripada benda-benda yang tak elok lah. Kita minta dijauhkan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sesungguhnya engkaulah wali, engkaulah pemimpin kepada diri kami ini, wa maulaha, dan engkaulah pelindung bagi diri kami ini. Sebab tu kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kau bersihkanlah diri kami ini, kami banyak dosa, kami takut kepada kemurkaanmu ya Allah, kami takut kalau kami ini tidak dibimbing olehmu ya Allah, maka kami akan sesat dan sebagainya. Baik, yang kedua, membina sikap dan semangat juang yang tinggi. Itu kalau kita dapat daripada sumber yang halal, makan yang halal, maka dia membina
semangat juang yang tinggi kepada diri kita. Ini telah ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, annahu man sa'a 'ala imra'atihi wa waladihi wa ma malakat yaminuhu yuqimu fihim amara Allah wa yut'imuhum min halal kana haqqan 'ala Allah ay yaj'alahu minasy syuhada fi darajatihim. Sesiapa yang berusaha untuk keluarganya daripada barangan yang halal, maka ia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan sesiapa yang mencari barangan halal di dunia ini, maka ia berada dalam darjat orang-orang yang mati syahid. Masya Allah, kita berusaha, kita berniaga ke apa dan sebagainya tadi, kita bekerja, kerana kita menuntut yang halal. Memang kita tahu, kita bekerja itu kita habiskan keringat kita, pemikiran kita, segala-galanya sesuai dengan apa yang kita ditugaskan, dipertanggungjawabkan, maka itulah ganjarannya. Baik, yang ketiga, dapat membersihkan hati dan menjaga lidah kita. Ini seperti mana sabda Nabi SAW, man akala al-halal al-arba'ina yawma nawwarallahu qalbahu wa ajra yanabi'al hikmah min qalbihi ala lisani. Sesiapa yang makan makanan halal selama 40 hari. Tengok, kalau kita ni pun pergi haji, biasanya macam itulah, ditarbiahkan kita 40 hari untuk beribadah, terus beribadah kepada Allah SWT. Ni apatah lagi kita makan makanan yang halal selama 40 hari, maka ganjarannya Allah Ta'ala akan terangkan hatinya dan dialirkan segala punca-punca hikmah dari hatinya kepada lidahnya, kepada lisannya. Maksudnya semua Allah Ta'ala akan bagi kepada tubuh badan dia, panca indera dia semua akan dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, yang keempat, doa akan dimakbulkan. Kalau kita tahu sumber yang halal, kita minta, ya Allah, kita macam-macam lah, tapi kita tahu sumber bukan yang halal, maka macam mana Allah Ta'ala nak perkenankan, nak makbulkan doa kita. Individu yang seringkali mengambil makanan halal dalam hidupnya akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan memakbulkan segala permohonan dan doanya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya saat meminta Rasulullah SAW supaya memohon kepada Allah Ta'ala agar memperkenankan doanya, lalu baginda bersabda, perbaikilah makanan kamu, maka doa kamu akan diperkenankan. Hadis riwayat At-Tabrani. So kita tahu, kita perbaiki makanan kita, sumber makanan kita, gaji kita ke, apa-apa sajalah yang kita usahakan. Kalau orang bisnes, berniaga dan sebagainya, dia tahu daripada punca yang halal, maka itulah yang akan doa kita ni akan dimakbulkan oleh Allah SWT. So dia jadi mudahlah. Kita minta, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah permudahkan rezeki aku, ya Allah permudahkan urusanku, ya Allah permudahkan urusan anak-anakku, ya Allah permudahkan segala urusan suami isteri aku. Semuanya insya-Allah, kalau kita tahu sumber yang halal, maka Allah Ta'ala akan memperkenankan doa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan setakat itu dulu yang saya dapat kongsikan daripada malam ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada siri berikutnya lah. InsyaAllah tak sempat lagi nak habis ayat 173 kan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala melindungi kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه احترام، فيه احترام، ناداه باليا مختار، أنت الأمين
صلى